KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua murid yang mengikuti siaran kelas di rumah pada hari ini. Saya doakan semua murid sihat dan dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Hari ini saya, Ahmad Aisar, akan membincangkan topik ekonomi tingkatan 5. Sebelum kita mula, saya mohon semua yang mengikuti siaran pada hari ini dapat mengimbas kod QR pada paparan untuk mendaftar kehadiran. Sila isikan dan lengkapkan borang pendaftaran tersebut. Ibu bapa dan penonton lain juga digalakkan mendaftar kehadiran anda. Terima kasih atas kerjasama anda semua. Tajuk perbincangan kita pada hari ini ialah dasar kewangan. Mari kita lihat terlebih dahulu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Di akhir pelajaran nanti, murid seharusnya dapat: yang pertama, menjelaskan maksud dasar kewangan. Yang kedua, menjelaskan dasar kewangan mengembang. Yang ketiga, menjelaskan dasar kewangan menguncup. Dan yang keempat, menjelaskan sekurang-kurangnya 3 alat dasar kewangan yang digunakan oleh Bank Pusat untuk mengawal ekonomi. Jadi, saya berharap murid-murid akan memberi tumpuan sepenuhnya semasa penerangan saya nanti. Kita mulakan dengan penjelasan mengenai apa sebenarnya dasar kewangan. Dasar kewangan dilaksanakan oleh Bank Pusat. Kita sudah belajar bahawa Bank Pusat di Malaysia ialah Bank Negara Malaysia. Kita juga sudah belajar mengenai peranan Bank Negara Malaysia. Dasar kewangan merupakan cara kerajaan mempengaruhi kegiatan ekonomi melalui kawalan bekalan wang dan kadar bunga supaya ekonomi negara sentiasa berada dalam keadaan yang stabil. Kestabilan ekonomi sangat penting bagi sesebuah negara kerana ia mempunyai kaitan yang rapat dengan kesejahteraan kehidupan rakyat. Ekonomi stabil, negara aman, rakyat penggembira. Okey, kita teruskan dengan penjelasan mengenai jenis dasar kewangan. Terdapat 2 jenis dasar kewangan. Pertama, ialah dasar kewangan mengembang. Yang kedua ialah dasar kewangan menguncup. Apakah yang dimaksudkan dengan dasar kewangan mengembang? Dasar kewangan mengembang bermatlamat untuk menambah wang dalam ekonomi. Dasar ini digunakan untuk mengatasi masalah kemelesetan, pengangguran atau deflasi. Apakah kesannya apabila dilaksanakan dasar kewangan mengembang? Apabila kerajaan melaksanakan dasar kewangan mengembang, penawaran wang dalam pasaran akan meningkat. Apabila berlaku peningkatan penawaran wang, aktiviti pelaburan dalam ekonomi akan bertambah. Susulan dari itu, pengeluaran barang akan bertambah. Aktiviti pengeluaran barangan dan perkhidmatan akan turut bertambah. Permintaan juga bertambah sebab peningkatan penawaran wang tadi. Sehubungan itu, semakin banyaklah peluang pekerjaan yang akan ditawarkan bagi menampung pertambahan permintaan untuk peningkatan pengeluaran kerana firma akan memerlukan lebih banyak buruh untuk mengisi kekosongan dalam aktiviti pengeluaran. Jadi, apabila peluang pekerjaan meningkat, sudah tentu membawa kepada penurunan kadar pengangguran. Murid-murid mesti faham ya, mengapa penurunan kadar pengangguran itu penting. Pengangguran merupakan salah satu faktor yang boleh memberi kesan buruk kepada kestabilan dan keamanan negara kita.
Bayangkan kalau ramai dari kalangan pemuda-pemudi yang tidak mendapat pekerjaan setelah tamat pengajian ataupun tamat sekolah. Kemungkinan besar akan meningkatkan lagi masalah sosial yang ada. Ramai pula yang akan menghadapi tekanan dalam kehidupan. Sekarang mari kita lihat kesan seterusnya hasil dari dasar kewangan mengembang. Apabila berlaku peningkatan dalam penawaran wang dalam ekonomi, pendapatan masyarakat akan meningkat. Semestinya kuasa beli pengguna juga akan meningkat. Hasil daripada peningkatan kuasa beli pengguna, permintaan agregat dalam pasaran juga akan meningkat. Akhirnya, kerajaan dapat memulihkan kemelesetan ekonomi. Jenis dasar kewangan yang kedua ialah dasar kewangan menguncup. Tadi kita sudah bincang mengenai dasar kewangan mengembang, iaitu berlakunya penawaran wang dalam pasaran. Dasar kewangan menguncup pula bermatlamat untuk mengurangkan bekalan wang dalam ekonomi. Dasar kewangan ini digunakan untuk mengatasi inflasi dalam ekonomi. Apakah yang akan berlaku apabila kerajaan melaksanakan dasar kewangan menguncup? Kita teliti pula kesan bila dilaksanakan dasar kewangan menguncup. Kebiasaannya ia dilaksanakan apabila berlaku inflasi. Kesan yang pertama, berlakunya pengurangan dalam penawaran wang. Apabila penawaran wang dalam ekonomi berkurang, aktiviti pelaburan dalam ekonomi juga berkurang. Seterusnya, aktiviti pengeluaran barang dan perkhidmatan akan turut juga berkurang. Ini menyebabkan peluang pekerjaan akan berkurang dan akibatnya peningkatan kadar pengangguran. Kesan seterusnya dari dasar kewangan menguncup ini ialah ia akan membawa kepada penurunan pendapatan masyarakat. Apabila berlaku penurunan pendapatan, bermakna pengguna tidak mempunyai tunai mencukupi menyebabkan kuasa beli mereka menurun. Seterusnya, permintaan agregat juga akan menurun. Susulan daripada apa yang berlaku tadi, tingkat harga umum juga akan menurun dan dengan ini, kerajaan dapat mengatasi masalah inflasi. Bagi melaksanakan dasar kewangan ini, seperti yang telah dibincangkan tadi, Bank Pusat perlu menggunakan alat dasar kewangan bagi mengawal ekonomi. Penggunaan alat dasar kewangan dapat mempengaruhi bekalan wang dalam ekonomi. Alat-alat dasar kewangan yang digunakan adalah seperti berikut. Yang pertama, nisbah rizab tunai. Yang kedua, nisbah rizab berkanun. Yang ketiga, kadar faedah. Yang keempat, surat jaminan kerajaan. Dan yang akhir sekali ialah syarat sewa beli. Kita akan membincangkan satu persatu alat dasar kewangan ini. Kita mulakan dengan nisbah rizab tunai. Apakah yang dimaksudkan dengan nisbah rizab tunai? Nisbah rizab tunai bermaksud simpanan wajib wang tunai di bank perdagangan berdasarkan jumlah deposit yang diterima. Bank Pusat akan mewajibkan sejumlah wang tunai yang tertentu yang perlu disimpan oleh bank perdagangan. Apakah yang perlu dilakukan ke atas nisbah rizab tunai semasa inflasi? Semasa berlakunya inflasi, nisbah rizab tunai ini harus dinaikkan semasa inflasi. Apakah kesan daripada tindakan tersebut? Kesannya, bank perdagangan terpaksa menyimpan lebih banyak rizab tunai yang menyebabkan keupayaan bank untuk memberi pinjaman akan jatuh dan jumlah pinjaman akan berkurang. Ini akan menyebabkan penawaran wang di pasaran jatuh atau bekalan wang dalam ekonomi akan berkurang. Akibatnya, pengguna tidak dapat membuat pinjaman seperti pinjaman perniagaan,
perumahan atau pinjaman peribadi untuk perkembangan ekonomi. Sudah tentu akan membawa kepada kejatuhan kuasa beli atau permintaan berkurang. Maksudnya, tidak ramai orang yang akan membeli. Akibat daripada ini juga tingkat harga barangan cenderung menurun. Hasilnya, inflasi terkawal dan ekonomi akan kembali stabil. Sebaliknya, apabila berlaku kemelesetan ekonomi, Bank Pusat akan mengurangkan kadar rizab tunai. Ini bermakna jumlah rizab tunai yang perlu disimpan oleh bank perdagangan tidaklah sebanyak semasa berlakunya inflasi. Ini menyebabkan bank perdagangan boleh menyimpan sedikit rizab tunai. Kesannya, memberi keupayaan kepada bank perdagangan untuk meningkatkan pemberian pinjaman kepada pengguna. Dengan meningkatnya jumlah pinjaman tadi, penawaran wang dalam pasaran akan bertambah. Seterusnya, kuasa beli atau permintaan masyarakat akan meningkat. Jadi, urus jual beli akan berlaku dengan lebih rancak disebabkan adanya kemudahan kewangan yang disediakan oleh bank perdagangan. Ini akan membolehkan kemelesetan ekonomi dapat dipulihkan. Alat dasar kewangan yang kedua ialah nisbah rizab berkanun. Nisbah rizab berkanun merupakan simpanan wajib bank perdagangan di Bank Pusat berdasarkan jumlah deposit yang diterima. Semasa inflasi, Bank Pusat akan menaikkan kadar rizab berkanun yang menyebabkan bank perdagangan terpaksa menyimpan lebih banyak wang tunai di Bank Pusat. Perbezaan antara nisbah rizab tunai dengan nisbah rizab berkanun ini ialah di mana rizab tunai itu disimpan. Untuk rizab berkanun perlu disimpan di Bank Pusat. Jadi, kesan daripada tindakan ini, keupayaan bank perdagangan untuk memberi pinjaman dan penciptaan kredit akan jatuh atau menurun. Samalah juga dengan kesan yang saya telah sebutkan tadi, iaitu penawaran wang di pasaran akan jatuh atau bekalan wang dalam ekonomi menurun yang membawa kepada kejatuhan permintaan. Ini adalah kerana kuasa beli masyarakat telah menurun. Apabila berlaku penurunan permintaan, tingkat harga barangan cenderung menurun. Hasilnya, ekonomi dapat dipulihkan. Bagaimana pula sewaktu kemelesetan? Semasa berlakunya kemelesetan ekonomi, Bank Pusat akan menurunkan nisbah rizab berkanun. Bank perdagangan boleh menyimpan sedikit wang tunai di Bank Pusat. Kesan daripada tindakan ini, keupayaan bank untuk memberi pinjaman akan meningkat dan penciptaan kredit juga akan meningkat. Seterusnya, penawaran wang dalam ekonomi akan bertambah. Ini menyebabkan kuasa beli masyarakat meningkat. Sudah tentu susulan dari kesan ini, tingkat harga cenderung meningkat dan ekonomi dapat dipulihkan. Kesimpulannya, jika kita lihat alat dasar kewangan bagi nisbah rizab tunai dan berkanun, kita dapati perbezaan antara keduanya ialah di mana wang tunai disimpan sama ada di bank perdagangan atau bank pusat. Manakala kesan dari dasar yang dikenakan oleh Bank Pusat sewaktu berlakunya inflasi atau kemelesetan ekonomi, bagi kedua-duanya alat dasar tersebut adalah sama. Murid-murid boleh faham? Alat dasar kewangan yang seterusnya ialah kadar faedah. Apakah yang dimaksudkan dengan kadar faedah? Kadar faedah merupakan kos yang ditanggung oleh peminjam semasa membuat pinjaman. Perubahan kadar faedah akan memberi kesan terhadap kos meminjam dan beban hutang peminjam. Jumlah pinjaman yang diminta oleh masyarakat akan mempengaruhi penawaran wang dalam pasaran. Semasa berlakunya inflasi, Bank Pusat akan menaikkan kadar faedah pinjaman. Apakah yang akan berlaku sekiranya kadar faedah dinaikkan?
Jadi, apabila ini berlaku, kos atau beban hutang peminjam akan meningkat. Akibatnya, tidak ramai yang akan mengambil pinjaman. Oleh itu, jumlah pinjaman yang dibuat oleh masyarakat akan berkurang. Selain itu, permintaan barang juga berkurangan yang boleh menyebabkan tingkat harga barangan cenderung menurun dan seterusnya inflasi akan berjaya dikawal. Keadaan sebaliknya akan berlaku semasa kemelesetan. Semasa kemelesetan, Bank Pusat akan menurunkan kadar faedah pinjaman. Kalau kadar faedah pinjaman diturunkan, apakah yang akan berlaku? Kesan daripada tindakan ini, kos meminjam dan beban hutang meminjam menurun. Seterusnya, jumlah pinjaman yang dibuat oleh masyarakat akan bertambah. Hasilnya, bekalan wang dalam ekonomi akan bertambah. Kuasa beli masyarakat atau permintaan barang akan meningkat. Pada masa inilah, ramai yang akan membeli rumah, kereta atau lain-lain barang keperluan. Kemelesetan ekonomi dipulihkan dan ekonomi kembali stabil. Satu lagi alat dasar kewangan ialah surat jaminan kerajaan. Surat jaminan kerajaan merupakan surat bertulis yang dikeluarkan oleh kerajaan untuk memperoleh pinjaman daripada masyarakat atau institusi kewangan. Apa yang berlaku ialah Bank Pusat akan mengambil tindakan sama ada menjual atau membeli surat jaminan kerajaan. Tindakan ini akan memberi kesan kepada aliran wang tunai dalam ekonomi. Sekarang, kita lihat tindakan semasa berlakunya inflasi dan semasa berlakunya kemelesetan ekonomi. Semasa berlakunya inflasi, Bank Pusat akan menjual surat jaminan kerajaan kepada pasaran. Orang ramai atau institusi membeli surat jaminan dengan wang dalam pasaran. Jadi, apakah yang akan berlaku? Kesan daripada tindakan ini, aliran wang tunai dalam ekonomi akan berkurang. Keupayaan bank perdagangan untuk memberi pinjaman dan penciptaan kredit menurun. Seterusnya, kuasa beli masyarakat akan menjadi rendah, permintaan barangan berkurangan. Tingkat harga barangan cenderung menurun. Situasi ini akan membawa kepada inflasi dapat dikawal dan ekonomi kembali pulih. Sebaliknya, semasa kemelesetan ekonomi berlaku, Bank Pusat akan membeli surat jaminan kerajaan dalam pasaran. Orang ramai atau institusi menjual surat jaminan dan memperoleh wang. Kesan daripada tindakan tersebut, penawaran wang atau aliran wang tunai dalam ekonomi akan bertambah. Seterusnya, bank perdagangan berkeupayaan untuk memberi pinjaman dan penciptaan kredit dapat ditingkatkan. Dengan ini, bekalan wang dalam ekonomi bertambah. Kuasa beli masyarakat akan meningkat. Permintaan barangan akan bertambah. Tingkat harga cenderung meningkat. Seterusnya, kemelesetan dapat dipulihkan. Surat jaminan kerajaan ini mempunyai nilai tertentu yang memberi keuntungan kepada pembeli dan juga penjual. Bergantung kepada keadaan ekonomi semasa, penetapan penjualan dan pembelian surat jaminan kerajaan ditentukan oleh Bank Pusat. Alat dasar kewangan yang terakhir yang akan dibincangkan pada hari ini ialah syarat sewa beli. Syarat sewa beli merupakan syarat dan terma semasa membuat pinjaman sewa beli. Syarat sewa beli ini ditentukan oleh pihak kerajaan melalui Bank Pusat. Semasa berlakunya inflasi, kerajaan akan mengetatkan kawalan syarat sewa beli iaitu dengan mengurangkan jumlah pinjaman maksimum dan memendekkan tempoh bayaran balik pinjaman. Contoh, sekiranya seseorang hendak mengambil pinjaman kenderaan,
Kadar pinjaman maksimum yang ditetapkan ialah RM200,000 untuk tempoh pinjaman selama 7 tahun sahaja. Sebelum itu mungkin dibenarkan sehingga RM300,000 untuk tempoh 9 tahun. Selain itu, deposit pinjaman ditingkatkan dan kadar faedah juga akan dinaikkan. Bermakna sekiranya jumlah deposit ditetapkan sebanyak 10%, peminjam perlu ada wang deposit sebanyak RM20,000. Apakah kesan daripada tindakan Bank Pusat tersebut? Akibat daripada tindakan tersebut, keupayaan pengguna untuk berbelanja akan jatuh kerana kadar faedah yang tinggi. Tempoh pinjaman pula dipendekkan, bermakna bayaran bulanan agak tinggi. Jadi tidak ramai yang akan membuat pinjaman untuk pembelian barangan. Permintaan barangan akan merosot dan seterusnya inflasi dapat dikawal. Sebaliknya, semasa berlakunya kemelesetan ekonomi, Bank Pusat akan melonggarkan kawalan syarat sewa beli dengan menaikkan jumlah pinjaman maksimum dan memanjangkan tempoh bayaran balik pinjaman. Deposit pinjaman juga akan diturunkan dan kadar faedah akan dikurangkan. Kesan daripada tindakan ini, keupayaan pengguna untuk berbelanja akan bertambah. Permintaan barangan akan meningkat. Ini akan dapat memulihkan semula ekonomi. Nampaknya kita telah selesai membincangkan kesemua 5 alat dasar kewangan yang digunakan dalam mengawal inflasi dan kemelesetan ekonomi. Sebagai kesimpulannya, apa yang telah dipelajari tadi dapat diringkaskan dalam jadual seperti di paparan. Semasa inflasi, kerajaan akan mengambil tindakan berikut. Rizab tunai, rizab berkanun, kadar faedah dinaikkan, jual surat jaminan kerajaan dan ketatkan syarat sewa beli. Manakala semasa kemelesetan, rizab tunai, rizab berkanun dan kadar faedah diturunkan, beli surat jaminan kerajaan dan longgarkan syarat sewa beli. Untuk menguji kefahaman murid-murid untuk sesi pembelajaran pada hari ini, saya telah sediakan beberapa soalan kuis. Soalan yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan dasar kewangan? Dasar kewangan merupakan cara kerajaan mempengaruhi kegiatan ekonomi melalui kawalan bekalan wang dan kadar bunga supaya ekonomi negara sentiasa berada dalam keadaan yang stabil. Soalan seterusnya, jelaskan tindakan yang boleh dilaksanakan oleh Bank Pusat apabila berlaku inflasi. Semasa inflasi, Bank Pusat akan menaikkan nisbah rizab berkanun, menaikkan nisbah rizab tunai, mengetatkan syarat sewa beli, menjual surat jaminan atau surat kerajaan kepada pasaran dan menaikkan kadar faedah pinjaman. Soalan seterusnya, jelaskan tindakan yang boleh diambil oleh Bank Pusat apabila berlaku kemelesetan ekonomi. Semasa berlaku kemelesetan ekonomi, Bank Pusat akan pertama, menurunkan nisbah rizab berkanun, kedua, menurunkan nisbah rizab tunai, ketiga, melonggarkan syarat sewa beli, keempat, membeli surat jaminan atau surat kerajaan dalam pasaran dan kelima, menurunkan kadar faedah pinjaman. Mudahkan pembelajaran kita pada hari ini. Saya ada satu lagi soalan penting kepada murid-murid. Apakah kesan terhadap ekonomi negara kita apabila berlakunya pandemik COVID-19? Kerajaan terpaksa mengambil tindakan yang drastik bagi mengawal penularan penyakit tersebut. Selama 3 bulan kita tidak dibenarkan keluar rumah kecuali untuk hal-hal yang penting sahaja. Jadi, ramai yang tidak dapat keluar bekerja atau berniaga. Adakah keadaan ekonomi juga terjejas? Sudah pasti berlaku kemelesetan ekonomi.
Keadaan ini bukan sahaja berlaku di negara kita tetapi juga di negara-negara lain seluruh dunia. Apakah tindakan yang diambil oleh kerajaan untuk menangani situasi semasa ekonomi? Ingat lagi apa yang telah kita pelajari tadi? Kerajaan perlu menambah aliran wang tunai dalam pasaran. Oleh itu, kerajaan telah memperkenalkan pakej-pakej ransangan ekonomi seperti pakej prihatin dan prihatin PKS. Kesan daripada pakej ini, sektor pekerjaan kembali beroperasi dengan rancak dan meningkatkan peluang pekerjaan kepada rakyat. Seterusnya, mengurangkan beban aliran tunai rakyat. Kerajaan juga telah memperkenalkan pakej penjana iaitu Pelan Jana Semula Ekonomi Negara. Pakej ini mempunyai 3 teras utama iaitu memperkasakan rakyat, melonjakkan perniagaan dan merangsang ekonomi. Pakej-pakej ekonomi ini adalah tambahan kepada apa yang telah kita pelajari mengenai usaha kerajaan untuk menstabilkan ekonomi negara selain dari alat dasar kewangan yang disebutkan dalam pembelajaran kali ini. Sekian saja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Syabas dan tahniah murid-murid, satu tepukan cemerlang untuk anda. Saya harap agar murid-murid dapat menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Akhir kata, selamat maju jaya, jangan putus asa. Saya doakan semoga semua murid menjadi murid yang cemerlang. Terima kasih dan Assalamualaikum.